Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wabi'atin dalalah kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan Nazir, tuan-tuan imam, mariatul puasa, para jamaah pelanggan setia masjid Baitul Mahabbah dulu kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat menghadirkan diri di masjid kita yang berbarakah ini, yang mudah-mudahan ya Allah. Saya minta bulan yang sudah terlepas ada uzur sebab saya menunggu rumah di Miro di Jalan Jauh. Ada ubah suai rumah, dua rumah tak duduk, rusak, mengelembung, pura-pura ya Allah. Ini bakal nak tinggalkan karya ini untuk tinggal di sana seterusnya. Kalau datang pun datang sekali melihat teman-teman di sini. Ya Rob. Jadi petang ini dugaannya tuh agak besar lah sedikit nak datang sini. Masa saya nak keluar tuh ada kereta rosak, blok kereta saya dekat belakang. Maka kereta mahal juga tu. Kereta Alphard. Berapa ni tuan? Masa tak tahu apa sebabnya. Macam mana pula keluar ni? Tengah saya ni ke depan belakang keluar kanan. Dia kata, boleh tak tolong tolakkan? Dia perempuan, saya seorang ada uzur kaki kita suruh tolakkan dia tu. Tak apalah, jumpa lah. Tak tahu macam mana dia buat hidup dia dapat keluar, dapat renggang sekaki menjadi keluar. Alhamdulillah, tak ada lamis lagi ya. Alhamdulillah, dapat juga datang jumpa dengan tuan-tuan malam ini. Nak baca sikit saja mengenai akidah tahawiyah. Saya baru dihadiahkan syarah kepada akidah tahawiyah ini oleh Habib, apakah namanya saya tak ingat. Dia dikatakan sebagai wakil Nusantara kepada Habib Omar, tinggal di Shah Alam. Ya Alhamdulillah. Dan nanti saya tengok boleh kita baca sekali lagi dipandukan dengan yang ditulis oleh Habib itu, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu saya nak memperkenalkan ini risalah ini, iaitu mengenai solat duduk atas kursi. Kebetulan jumpa tu Nazir duduk solat duduk atas kursi. Dan ini mazhab kursi belakang. Jadi saya tinggalkan satu. Di surau saya sana, di surau di Jalan Jambu saya tinggalkan dua. Sana nak duduk lama. Tapi tak apa, ini saya pergi photostat, kita tahu rasanya RM3 saja. Okey, selamat. Jadi disimpan. Kalau sekarang tak guna, akan datang kemungkinan guna. Kalau umur panjang, sampai masa uzur, tidak dapat berdiri lagi solatnya, ya solat atas kursi. Kenapa tak duduk bawah? Duduk bawah lagi teruk. Masa nak duduk teruk, masa nak bangun teruk. Kalau dah kena sakit sendi, lutut dia dalam pinggang dan sebagainya. Baiklah, baca sikit lepas tu nak cerita mengenai Maulid Rasul. Kita ni Maulid Rasul sekejap saja. Dulu saya
semasa saya berada di panel khutbah, saya mencadangkan kita sebulanan bulan Rabiul Awal ini khutbah kita mengenai Nabi aja, mengenai Maulid, mengenai banyak cerita yang banyak kara-kara, mutiara-mutiara yang tak di apa. Sekarang ni tahu sunyi kita ada dengar khutbah mengenai Maulid Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW itu ditunggu-tunggu kehadirannya dan kedatangannya oleh semua orang. Sejak daripada Nabi Adam lagi, Nabi Adam pun dah tunggulah. Dan Nabi-Nabi lain bercita-cita kalau dapat nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baiklah. Wa fi du'a'il ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdil hajat. Artinya pada doa, masalah doa orang-orang yang hidup dan sedekah mereka adalah sampai kepada si mati. Itu pegangan kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala melayan segala permohonan dan menunaikan segala hajat. Doa orang yang hidup untuk orang yang mati, sampai ibadat yang dibuat oleh orang hidup dan sedekahkan pahalanya kepada orang mati, sampai muncullah sudah tercatat dalam akidah Tahawiyah ini. Sebab dari masa ke semasa ada saja gangguan-gangguan mengenai akidah ini. Ada yang mengatakan, dia dah mati, tak ada lagi dah, habis. Dikuatkan pula dengan hadis. Hadis apa bunyinya? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Bila anak Adam itu mati, habis. Melainkan 3 perkara saja. Apa yang ada yang 3 perkara tu? Waladun salihun, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, waladun salihun yad'u lahu, ilmun yuntafa'u bihi. Ada 3 perkara je yang lain semua tak guna. Apa dia? Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, satu lagi apa tadi? Anak yang saleh yang mendoakannya. Itu je, enggak. Hadis ni kau tak kira ke? Taklah, kata saya, ada hadis lain lagi, ada hadis lain lagi kita tengok. Ini At-Tahawi ini sudah catatkan, dah buatkan, lengkapkan dia punya senjata dia. Ini nanti mungkin akhir zaman akan ada orang mengatakan tak faedah lah kita buat apa-apa pahala untuk orang yang dah meninggal. Kamu baca sikit aja dari itu aja yang kamu hafal hadisnya. Baik, kita tengok. Ini ada hadis Nabi dari riwayat Bukhari. Ini nomor 1 lah, grade A ni. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu akha bani Sa'idah tuwaffiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن خائطي المخراف صدقة عليها. Kemudiannya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, saudara kepada Bani Sa'idah, bahwa ibunya telah meninggal dunia. Lalu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedang saat itu aku tidak ada di sisinya. Mak saya meninggal, masa dia meninggal tu saya tak ada, saya ke tempat lain, house station, ngadu kepada Rasulullah. Apakah akan bermanfaat baginya bila aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Ini persoalannya. Mak saya dah meninggal, masa tu saya tak ada. Tak kira lah. Kalau saya bersedekah, saya niatkan untuk ibu saya apa macam? Boleh ke tidak? Nabi berkata, ya, boleh. Boleh, bukan tidak boleh. Bermanfaat, berfaedah. Dia berkata, kalau begitu aku bersaksi kepada Tuhan bahawa kebunku yang penuh dengan buah-buahan ini aku sedekahkan atas namanya. Masya Allah. Oh, sukalah dia, ya Allah. Kalau itu ya Rasulullah, kebun aku ini yang penuh dengan buah-buahan, aku wakafkan bagi atas nama ibuku yang telah meninggal. Sampai tak? Ya sampai. Yang kata tak sampai itu dia kata tak sampai. Rasulullah kata sampai. Buatlah. Buatlah apa-apa je lah. Sedekahkan tanah, sedekahkan kebun, sedekahkan kereta ke apa ke, sedekahkan van untuk masjid misalnya. Untuk arwah mak, arwah ayah. Tapi dah sedekah tu jangan ambil balik lah. Apa lagi? Sedekahkan apa pula lagi? Macam-macam lah, duit dan sebagainya yang diniatkan kepada arwah ibu bapa kita. Jelas tak lagi? Jelas lah. Hadis ini, hadis Bukhari ini. Jangan jumpa satu hadis lepas tu kata, oh tak boleh ni, habiskan dah. Kalau dah mati, mati. Ulama kata putus amalannya itu pasal dia mati, amalan dia yang putus. Amalan orang yang hidup tak putus. Kita yang hidupnya, amalan kita tak putus untuk dia. Bahkan ada pendapat ulama mengenai orang tua, orang mak bapak kita dah meninggal, yang kita tahu dia tu banyak meninggalkan solat. Boleh tak saya solat untuk dia? Jawapannya boleh. Ada pendapat yang itu. Boleh. Kita solat lah, pas maghrib untuk tapi kita punya solat dah habis semua lah, dah tunai semua. Jalan solat kita tak tunai lagi, ada hutang-hutang lagi, tiba-tiba dah bagi kepada mak bapak. Nah, haji macam tu. Kita rasa sampai kita dah okey dah, alhamdulillah. Jadi lepas sembahyang fardu, sembahyang sunat, waktu kita sembahyang diniatkan untuk arwah ayah atau arwah mak kita yang dulu ada sangkut-sangkut, ada hutang-hutang. Boleh ke? Sampai ke? Kalau mak bapak kita berhutang, bukankah kita yang kena bayar? Iyalah. Baik. Sekarang mak bapak kita berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lah yang bayar. Lebih-lebih lagi kalau dia wasiat. Ya, sebelum dia meninggal dia wasiat, saya begini, ayah begini dulu, ayah puasa dulu. Wah, mungkin juga bukan dekat semayang lagi, puasa untuk ibu bapa. Kalau puasa buat, ya Allah, termasuk dalam buat fidyah, bersedekah untuk arwah mak bapak kita yang meninggalkan salat dan meninggalkan puasa dan sebagainya. Kalau mak bapak ketika hati kan ada itu semasa hidup dia ni dia kata aku banyak tinggal bayar tinggal puasa dan jadi aku tak nak buat lagi, dah kena suruh anak kalau tak boleh. Dah pasang niat awal-awal lagi. Dia
Sampai giliran dia meninggal, anak dia tak buat-buat pun. Awak macam betul ya, itu ya. Jangan ambil kesempatan yang salah macam tu. Namanya salah. Salah. Iya. Sementara kita masih hidup, itu buat sendiri. Betul tinggal ayahnya tak ada. Ayah banyak tinggal. Ini ayah juga bukan tak buat. Takut tak habis. Promokan. Puasa boleh. Apa pula sembahyang tak boleh. Haji boleh. Ada orang yang meninggal, mak bapak dia meninggal. Ya Rasulullah, mak saya meninggal. Kalaulah dia masih hidup lagi, memang dia nak pergi menunaikan haji. Tapi dia meninggal sebelum sempat dia menunaikan haji. Boleh tak saya mengerjakan haji untuk dia? Oh ya Rasulullah, ya boleh. Ini jangan kata haji badal sama ada kita sendiri yang pergi haji untuk mak bapak kita, ataupun kita cari orang badal. Bukan badal lah, 1.500 katanya. Boleh lah kalau betul, tapi kita kenal lah. Saya tak takut 1.000 orang. Ada orang kata 1.500 untuk badal haji itu terlalu sedikit. Kalau dilihat peraturan sekarang ini, dia mesti ada bayar itu, bayar ini, dengan seripoknya, dengan jamnya, 1.500 tu. Tapi tak apalah. Ada orang sanggup, bukan tak apalah. Dia sebahagian itu dia tabarruk, bersedekah lah. Ada orang nak ni. Tapi ada lah cerita-cerita yang tak elok. Suatu orang membadalkan haji beberapa orang. Mana boleh. Kalau seorang dapat 1.500, kalau kena 3 orang, 4 orang ni pun dah seorang untuk seorang aja lah. Ya Allah. Carilah orang yang yang kita boleh percaya. Lepas tu ini lagi modern lah, lagi canggih. 1.500 termasuk sijil. Ada sijil dan air Zam-Zam. Rasulullah kita menghajikan ayah kita, dapat sijil. Saya telah kan badal haji untuk ibu ini, dan ini air Zam-Zam 1 botol. Ini scammer ni banyak tu lah. Tapi bukan semua, ada yang betul lah. Ini yang seekor kerbau membawa lumpur, habis semuanya sekali terlepas ini. Allah ya. Baik. Ini tadi cerita Sa'ad bin Ubadah yang mak dia meninggal, tu dia buat sedekah keringat. Daripada hadis ini termasuklah juga kita kaitkan juga dengan tahlil. Mak bapak kita meninggal, kalau kita buat tahlil sampai ke tidak? Ya sampai. Habis tahlil itu kenapa baca qul huwallah? Kalau dapat pesan dari Imam tu, ini bukan tahlil rekas lah. Saya buat kambing masak merah. Mana cik? Kamu lawak makanannya kambing, tapi tahlilnya tahlil rekas. Alamak, tak usah lah. Tapi tak kalau kita kayak itu diri saya enak sikit. Qul huwallah tu janganlah 3 kali aja, 10 kali. Qul huwallah tu 1 kali, 3 kali itu ialah betul lah. 3 kali itu menyamai fadilat khatam Al-Quran. Itu tambah lagi dengan doa binas, dan pahalanya disedekahkan kepada arwah. Saya melihat dalam YouTube tahun berapa tu, saya cari kita tak jumpa. Di Pakistan ada satu orang tu meninggal, waktu tu waris-warisnya buat tahlil,
Apa peliknya, di kampung ni tak pernah ada. Di sini tidak pernah ada. Tak tahu kampung tuan-tuan dan ada balik dah sana tu tak ada ke tidak. Dia bagi kacang merah tu seorang semangkuk kepada hadirin. Ada. Jadi baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barangkali 10 kali masukkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini teknik saja. Tak apa, tak pakai tasbih, tak apa. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik kata 10. Nanti warisnya datang. Tuan dapat berapa? Saya dapat 50 kali sedekahkan. Alhamdulillah, tulis 50. Ni tuan dapat berapa? Saya 60. Jadi dikumpulkan bahawa alhamdulillah. Satu ekor, tiga kali qul huwallah, satu kali khatam Quran. Ni berapa banyak khatam Quran ni? Sampai jalan sekali je. Berapa kali? Kan ada ulama yang ada riwayat yang menyatakan bahawa orang yang meninggal itu dia diaudit, dia dikira bicara, dihisap, disemak amalannya selama 7 hari 7 malam sejak daripada dia meninggal. Susah. Kita tahu, kita yang masih bekerja ini, saya ingat lagi tahu tak, kalau audit datang, dia nak itu, nak ini, suruh saya aduh, 7 hari 7 malam. Jadi apa yang kita dapat bantu anak-anak ini, waris-waris ini? Itulah. Ialah nak buat tahlil kat masjid setiap malam. Kalau orang nak balik cepat, kita buat sendiri lah, kumpulkan adik-beradik. Adik-beradik jauh Ustaz. Pakai Zoom lah. Pakai Zoom, pakai apa? Zoom apa ke? Video conferencing. Bagi link masing-masing. Nah, ada kau yang di Johor tu, ini link. Pukul 9 malam kita buat tahlil masing-masing baca. Ini pengalaman masa Covid dulu. Masa Covid dulu nak buat tahlil, kumpulkan ramai-ramai dan satu rumah tak boleh. Jadi buatnya tu, kita akan buat tahlil pada malam sekian-sekian, pukul sekian. Ini dia punya link dia masing-masing. Masing-masing ada handshake. Handphone canggih-canggih yang orang gunakan. Kan. Saya teringat dulu arwah datuk saya tu, dia orang masyhur lah di kampung itu. Jadi masa dia meninggal, kawan-kawan dia duduk di kubur, menetap di kubur. Adalah kan di kubur kan ada bumbung-bumbung atau ada sikit itu, duduk di kubur 7 hari 7 malam, siang malam mengaji, pahalanya disedekahkan kepada arwah. Itu masa saya budak lagi lah. Jadi saya ikut pakcik tu mengantarkan air, mengantarkan makanan. Juga Allahu Akbar. Kalau kita mati, anak-anak kita buat tak dalam tuan? Aduh. Kita lah yang memulakannya. Kita tunjuk kita punya tauladan. Kita buat untuk arwah mak kita. Tak, kalau tidak begitu pun okey, ada hari-hari yang tertentu kita ajak dia, jom kita pergi kubur, kita baca Yasin pun boleh. Ada ulama Ahmad Ibn Hanbal, dia pergi masuk ke kawasan kubur. Dia tengok ada orang tengah mengaji. Dia tanya, awak buat apa ni kat sini? Saya mengaji tuan, untuk arwah yang dalam kubur ni.
Terus apa? Apa? Oh, tak pernah buatnya. Terus apa? Kawan dia itu tadi betulkan pandangan imam itu tadi. Tuan tahu dah ada ulama yang menamai ini. Kenapa? Tahu, saya tahu. Kenapa? Awak ada dapat apa-apa ilmu daripada dia? Ada, tuan. Ulama itu mengatakan bacaan Al-Quran di kubur untuk orang yang dah meninggal mendapat sampai pahalanya. Alhamdulillah. Oh, panggil balik orang tu tadi. Tadi saya larangkan awak baca Quran. Baca terus, silakan. Mudah-mudahan sampai. Legalah. Cuma kita nak boleh buat tidak. Buatlah, ya Allah. Ada masa lupa, memang kita lupa. Melayu mudah lupa. Lupa tu bila teringat, ada masa tak kira lah jemaat ke, raya ke. Macam apa ada raya ke kubur? Iyalah, duduk jauh, hari raya je baru balik. Hari inilah kesempatannya, jom kita pergi kubur. Kita baca-baca apa-apa yang kau tak tahu baca Yasin, baca Qul-Huwallahnya dia lah. Qul-Huwallah tak tahu ke? 3 kali Qul-Huwallah itu dapat sekali hatamnya, sekali 1/3. Qul-Huwallah sekali 1/3. Qul ya ayyuhal kafirun sekali 1/4. Oh, tambah lagi lah. Takkan kuliah tak ingat kan? Saya kuliahnya tak berapa ni, takut baca kalau jadi imam. Takut tersimpul-simpul untuk ulang-ulang. Saya baca surah lainnya. Kalau saya sembahyang sorang-sorang saya baca lah. Ya Allah ya. Baiklah, mengenai pahala yang dikirimkan kepada orang tua, insyaAllah termasuklah pahala korban. Ya, memanglah ada orang yang tidak setuju. Sudahlah, kita dah meninggal sudahlah, apa pula buat korban untuk arwah mak saya ini bapak saya ini laksanakan apa? Yang Rasulullah buat dia semula banyak, berapa puluh ekor. Ini korban untuk umatku. Umatku tu semuanya hidup kan? Ada yang hidup, ada yang mati. Ini korban halanya untuk umatku. Umatku yang dulu. Rasulullah telah buatkan kita korban. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, oke, saya tidak sampai setakat itu saja. Saya belum puas lagi mengenai Maulid Rasul. Sekarang dah habis bulan Rabiul Akhir. Belum ya. Jadi masyarakat Jawa sangat intim hubungannya dengan Maulid Rasul ini. Sampaikan dalam bahasa Jawa, bulan Rabiul Awal itu disebut bulan Mulut. Muharram itu disebut Syura. Ini bahasa Jawa punya kiraan. Syura, Safar, Mulut, Bada Mulut. Rabiul Akhir itu Bada Mulut. Bada Mulut itu ni Ba'dal Mulut, Ba'dal Maulid. Mereka sangat mengambil berat mengenai itu. Orang dulu, kami zaman susah dulu, susahlah. Mak bapak saya orang susah.
Apa tak susahnya? Padi setahun sekali. Padi setahun sekali tuan. Allah, kesiannya. Sekarang tak apa dah. Ini akan datang tu lagi hebat lah dah. Macam mana? 2 tahun 5 kali. Padi setahun sekali. Susah. Bukan nak cakap apa. Pada masa yang susah macam itu, bila bulan Maulid Rasul, bulan Rabiul Awal, boleh dikatakan tiap-tiap buah rumah buat sambut Maulid. Malam ni rumah siapa, malam besok rumah siapa. Tak kira lah, makan-makan ke, apa makan ke, tak ada ke. Alah, kadang-kadang cokodoh aja. Lempeng. Ada yang lebih sikit soto. Soto tak bimbang punya. Pasal ayam ada. Ayam buah rumah. Tangkap ayam semua buat soto. Selesai. Buat Maulid Rasul. Itu semua itu, ya Allah. Kita yang sudah zaman senang ini tak teringat nak buat Maulid Rasul di rumah kita buat ya. Jom kita buat. Malam besok rumah siapa kita pergi. Sekarang lagi senang. Tak payah masalah. Tempah je. Tempah kat kedai tu. Buatkan saya bihun 30 bungkus untuk panggil orang marhaban Maulid Rasul. Jadi saya selama beberapa minggu di Jalan Jambu itu dapat idea bersama dengan orang sana pasal mereka menyambut Maulid Rasul di surau. Dan dia punya marhabannya senang. Ini kalau Haji Wan pergi sana sekali aja sudah dapat tangkap dia punya lagunya. Boleh bawa, boleh tubuhkan di sini grup marhaban, grup Maulid. Tubuhkan satu task force untuk menangani ini. Apa dah hilang dah, habis dah. Belajar janji itu aduh kali betul. Buat tamat. Ini senang ni kalau macam ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rakam. Itu saya nak turunkan di surau kami ini, itu kat Izura, supaya kita tumbuhkan. Mengaji sebelum mengaji itu ada selawat dulu. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Panggil lepas tu. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Saya yang tak sedap suara ni pun boleh tahan juga lah kalau Haji Zain. Hidupkan dia. Ambil saya bagi dunia. Ini mekanisme cara orang dulu untuk membanyakkan selawat kepada Nabi. Kalau tidak, selawat kita yang dalam sembahyang itu aja lah. Luar daripada sembahyang tak ada lah. Kalau ada jemaah-jemaah itu dia disiplinkan diri dia, selawat 100 kali, subhanallah alhamdulillah 100 kali, astagfirullah 100 kali, disiplinkan tiap-tiap hari. Ada lah juga. Ini yang tak ada langsung mesti merokok aja. Baik, kita jom kita buat selawat. Ada orang buat selawat tiap-tiap malam Jumaat. Wah maghrib yasinan, lepas isyak selawat. Lepas tu dia punya rawinya tu janganlah nak rawi yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, lagu sika, jaharkah apa ada. Saya buka Ismail Hashim, baca berjanji itu, baca macam baca Quran. Betul saya dapat Khalil Husari, qari yang masyhur di Mesir. Dia pun baca berjanji itu macam baca Quran. Kalau ini mudah lah.
lah nak ini tinggi, ini rendah, tapi kalau pandai itu lagi sedap. Dapat kajian lagi sedap baca. Kalau tak ada, daripada tak ada, baik ada. Selawat. Alhamdulillah. Dah bunyi. Ini buku panduan untuk orang yang salat duduk di atas kursi. Kalau nak azan, mai dah sini. Saya nak sudahkanlah. Ini panduan untuk orang yang salat di atas kursi. Siapa yang karang? Kiai Nur Hidayat daripada Indonesia. Beliau banyak dijemput sebagai penasihat kepada Jabatan Mufti Johor, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Perak. Masya Allah. Jadi dia buatkan panduan ini pasal banyak sangat di dalam media masa mengenai apa ni solat duduk di atas kursi. Tadi kami ada musyawarah di Jabatan Mufti. Saya tanya, bila kita nak keluarkan risalah mengenai solat duduk atas kursi, Datuk Mufti kata JAKIM akan keluarkan mengambil kira pandangan-pandangan yang banyak tu, 10 ke berapa ke di ini, JAKIM akan keluarkan panduan ni. Dan saya ini saya wakafkanlah di sini. Siapa yang dah bawa lagi kedai fotostat bersedia. Kalau begini macam mana, kalau begini macam mana. Hatta rukun berdiri itu buat setakat yang mampu, seberapa mampu, tapi rukunnya berdiri. Baca masa takbiratul ihram dan baca itu berdiri. Hatta kalau terpaksa memegang tongkat pun kena buat. Kalau boleh memegang tongkat masa itu, tapi saya tak pegang tongkat. Saya berjalan di bawah tongkat. Saya jadi dinding. Ya, Allahu Akbar. Rasa macam goyang tu, saya pegang dinding. Alhamdulillah. Dalam kitab kata hatta kalau kena upah orang pegang pun kena buat dia. Kalau mampulah. Sekali sembahyang berapa ringgit hadiah kepada orang yang tolong pegang. Tapi kalau dah berapa ringgit habis duit, tak cukup lah, tak apalah. Nak pegang dinding pun belum tentu lagi. Itu boleh duduk atas kursi sepenuhnya. Dan memang sakit lutut, sakit belakang, dan benda ini tak boleh tinggal, kena buat juga. Selama kita masih otak kita masih waras lagi, kabarnya waras itu kena sembahyang juga. Tak kira lah berdiri ke, duduk atas kursi ke, duduk di bawah ke. Jadi di sini elok ambil, tak apa kalau urus siapa ke yang nak berwakaf, ambil benda ni bawa pergi kedai fotostat banyak-banyak, bagi-bagi orang satu, besar pahalanya. Cuma oleh sebab risalah ini untuk pakar, maka dalil-dalilnya itu tidak dibagi makna. Saya tanya Dr. Raiman, kenapa tak ada maknanya? Ini risalah untuk pakar, jadi makna dah tak ada masalah. Tetapi dia punya kesimpulannya, tausiahnya tu memang ada. Orang yang hanya boleh berdiri, tak boleh duduk. Macam mana orang yang sembahyangnya berdiri je, duduk tak boleh. Macam mana dia nak buat? Tuan bayang, saya dah pernah buat. Saya sembahyang berdiri, sujud, rukuk, engkau sikit lah. Tahiyat tu berdiri juga. Ya, bukan sengaja.
Sekali itu saya salat di Jabatan Mufti. Lepas jam lepas makan hari, buka-bukalah, buka-buka duduk. Ini lupa yang saya ni tak sehat. Aksen ada orang sehat. Orang sembahyang, saya pun masuk kat saf sembahyang. Allahu Akbar. Lepas tu baru teringat, ya Allah, aku selalunya duduk atas kursi. Ini macam mana? Orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud, kita sujud dalam keadaan berdiri. Orang tahiyat, kita tahiyat dalam keadaan berdiri. Bila ada kawan itu, ini kalau ada orang nampak ni dia tangkap gambar, dia jadi fitnah ni. Ahli fatwa semua yang tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir berdiri, mana boleh? Boleh. Itulah begitu. Sekali itu saya kena di RNR. Orang saya tengah duduk itu kamar. Ya, kamar sempatan ni. Saya masuk dalam saf. Dah sembahyang, baru teringat, aku ni kan sembahyang dulu atas kursi. Mana ni, ya Allah. Rakaat yang pertama tu cuba juga. Dengan segala kesakitan, saya turun. Melenggang sini. Masa saya sujud yang pertama tu, orang dah nak bangun ke rakaat yang kedua. Orang kan? Lepas tu, rakaat yang kedua saya tak buat dah. Saya sujud rukuk tu biasa. Dan saya terus berdiri saja termasuk dalam tahiyat awal. Dan itu baru maghrib rakaat yang ketiga saya juga tahiyat akhir dalam keadaan berdiri. Jadi semua kelonggaran itu ada di dalam kitab-kitab. Dan terima kasih banyak dia buatkan Ustaz Nur Hidayat Muhammad, Kiai Nur Hidayat Muhammad. Dapatkan buku ini di photostat, disimpan, mana tahu akan datang. Ini tak kira tua muda. Kalau budak-muda pun aksiden pun kaki terselia, kaki patah semua, namanya. Inilah dia punya manual dia. Standby. Lagi pula standby itu mengingatkan kita kepada Allah. Menyadarkan kita. Macam bak tongkat lah. Tak kira tua, tak kira sakit belakang, tak kira ingat. Kan sunat dua tongkat kan. Kenapa? Bukan awal kan. Ini mengingatkan bahawa kita ni lemah. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Mana nak tahu sekali tersondong ke apa ke. Kita jadi sunat dua tongkat. Tapi saya buat kata selepas ke pinggang. Selepas rokok gitu. Allah ya Rabb. Mengenai Maulid Rasul ni tadi, memanglah kontroversi. Ramai yang mengatakan bid'ah lah itulah ini. Tapi ulama-ulama jawab, kamu menyambut hari lahir anak kamu atau cucu kamu buat kat hotel lagi? Boleh pula. Kenapa pula menyambut hari kelahiran Nabi tak boleh buat? Jadi ulama-ulama di Azhar buat, syekh-syekh tu buat, baca berjanji macam kita baca tu. Tadi ulang tu. Di Mesir. Di Mekah tak boleh. Tapi ada satu ulama, Syekh Alawi Husaini Al-Maliki, dia buat di pesantren dia. Yang tu kerajaan Saudi tak berani nak usik. Buat tiap ulama, tiap bulan Maulid Rasul mereka buat. Baca marhaban dibai. Ad-dibai bukan cakap marhaban berjanji saja. Ad-dibai. Seronok tu dibai itu tapi panjang. Buku yang rumah tu kalau ni Salamun alaik ya Rabbi Asyani wa daraji seronok betul. Dia bukan seronok itu, tapi ini cara untuk menggalakkan kita membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last cerita seorang
ketua Yahudi, Rabi ke apakah. Dia mengajar, katanya hari Sabtu dia mengajar untuk orang-orang dia lah, geng-geng Yahudi dia. Mengajar kitab ya, Taurat. Jadi malam sebelum esok disuruh mengajar, dia semak. Ada cerita mengenai Nabi Muhammad dalam kitab itu. Sampai 8 helai dikoyaknya. Wah, esok dia ngajar. Jadi tak baca lah nak koyak. Malam minggu depannya begitu juga. Baca lagi, standby lah dia prepare. Dia 12 helai cerita mengenai Nabi Muhammad dalam kitab suci dia. Yang kitab yang mereka anggap dikoyak pula. Wah. Seterusnya begitu, makin lama makin banyak. Waktu dia pun cakap pada kawan dia, ini tak boleh ni. Aku mesti pergi jumpa Muhammad yang dalam kitab ni. Apa kehebatnya dia tu sampai ada dalam kitab. Dia pun anak murid dia tak usahlah. Kenapa? Orang yang selalunya kalau pergi jumpa Muhammad tu mesti terpengaruhnya. Yang terpengaruh. Kita belum tahu lagi. Orang besar, orang alim agama dia lah. Pergi sampai ke Madinah. Dia tengok ada satu orang tu, nampak badan dia segak, cantik orangnya, orang lelaki. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum Muhammad. Mana dia salam juga kan? Salam Yahudi dia ada bunyinya salam Yahudi. Salam alaihum. Salam alaihum. Ya, assalamualaikum betul. Salam kan daripada dalam Quran salamun qaulan min rabbir rahim. Yang orang tu menangis. Boleh orang bagi salam menangis. Awak Muhammad ke? Tak. Begitu. Orang lain pun yang dengar tu menangis juga. Apa pula? Awak ni kenapa awak daripada mana? Saya daripada ni nak jumpa Muhammad. Jauh. Jom saya bawa pergi masjid. Jumpa Sayyidina Ali. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak jumpa Muhammad. Wah, Ali pun nangis juga. Kenapa dia? Aku bagi salam, orang nangis kenapa? Tuhan dah terlewat. Nabi Muhammad baru 2-3 hari sudah meninggal. Wah, Allah. Okey. Apa? Boleh tak saya nak pinjam, nak tengok dia punya jubah dia? Sayyidina Ali pun hantar orang pergi berjumpa dengan Fatimah. Tolong bawakan jubah Nabi kembali. Ya, dengan bau jubahnya tu dia tahu. Ini betul bau Nabi. Dalam kitab ditulis, dalam kitab kami ada. Waktu buka jubah Nabi itu bertampal 6 ke 12 ke tampalan. Jubah Nabi itu bertampal dengan beberapa tampalan. Ya Allah, kalau gitu sah, confirm. Inilah yang diceritakan dalam kitab kami. Wah, kita dah tak pakai lagi baju yang tampal. Zaman saya dulu sempat lagi nampak orang pakai baju tampal, dan saya pun pakai baju tampal juga. Dijahit cantik, mak saya buatkan tampal. Zaman itu zaman susah. Zaman sekarang mana ada orang pakai yang sengaja dikoyakkan ada. Koyakkan dengan lutut, koyakkan koyakkan ponggong ke apa ke, apalah ini orangnya. Jadi dia buka-buka tu dia kata pom-pom kalau begini aku. Tapi duka cita aku tidak dapat berjumpa dengan dia, dengan Muhammad tadi. Boleh tak benarkan aku berziarah makam Nabi Muhammad?
Barangkali masa itu belum ada pagar-pagar itu. Dibenarkan, dia pun bermunajat dalam ini. Oh tak, sebelum itu saya nak masuk Islam, tolong syahadatkan saya. Pergi ke makam Rasulullah, berdoa dan memuji Rasulullah. Rebah dia di situ dan meninggal dunia. Rebah dia itu. Inilah satu-satunya orang Yahudi yang mati di atas makam Rasulullah. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan mengenai itu. Itulah harapan kalau masjid ini dihidupkan, ada grup-grup kumpulan task force untuk menghidupkan kembali itu. Ambil yang selawat yang mudah ni, nanti kalau misalnya dah belajar saya hantarkan ini selawat cara-caranya. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mudah lagunya. Ya Allah, ini kalau lagu di kampung saya tak macam ni. Memang orang ayah naik kod. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Kalau malam tu jamuannya cokodo aja, gajinya cepat. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Kalau ayam nggak bagian sini nyangka, dia panjang sikit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna ala arifina, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Haji.